Hey guys, it's me again, Leia. Welcome back to another episode of Seize the Talk podcast. What is so interesting with this episode is that we invited a guest for you. Actually, I had a lot of fun conversing with him as he shared a lot of his experience, his working experience, the journey from his hometown to Malaysia. Plus, this podcast is so meaningful to me because of the advices and the reflection that he kept on instilled throughout the conversation. What are you guys waiting for? Go and listen to episode 4 of Seize the Talk podcast. Editor, cue my music. Hi, Assalamualaikum. So welcome back to the third episode and with another guest. And thank you for tuning in. I think it will be very interesting as well because we have another guest also from Indonesia. And it's just a different kind of gender. Different kind of gender. We only have two gender. So we welcome you. Okay, hi Pak Man. Okay. Okay, relax je. Ya. Soalan biasa je. Relax je, apa-apa. Tak tanya pelik-pelik pun. Tanya pengalaman. Boleh. Kan, tak ada apa. Boleh. Kita buat macam sembang radio macam tu. Iya. Okey. Jangan nervous Okey. Boleh tak cakap sikit pasal diri sendiri? Macam lama ke, berasal dari mana? Yang mana-mana lah yang nak share, yang rasa macam okey lah, boleh lah share. Yang nak di-share. Yang nak di-share sikit-sikit boleh lah, taklah semua. Apa yang nak dicerita ya? Nama ke ataupun okey lah, dah berapa lama sebenarnya tinggal kat Malaysia? Saya duduk kat Malaysia hampir 7 tahun. 7 tahun dah lah. Sudah 7 tahun kat Malaysia ini ya. Tapi yang lama kerja di bagian permakanan inilah. Oh, okey. Ya, So kiranya dah buat banyak kerja jugalah di Malaysia. ada 2, 3, 4 kerja lah. Cleaner pun pernah kerja juga. Kalau nak bandingkan dengan Indonesia, banyak tak? Pernah kerja berapa banyak dekat Indonesia? Di Indonesia saya yang selalu kerja bawa lori besar atau negeri jauh-jauh itu lah. Okay, boleh tak ceritakan pengalaman pertama kali datang sini? Macam mana perjalanannya? Ada tak kesusahan ke yang dialami? Banyak lah, perjalanannya pun jauh. Jauh Dari saya punya kampung sampai ke Batam. Dari Batam naik feri sampai ke Situlang Laut. Dari Situlang Laut naik bus 1 hari 1 malam baru sampai ke sini. Ke Puchong ini pertama dulu. Kalau tambah-tambah semua tu kiranya berapa tu? Habis tambang tu. Tambang dan kalau tambah semua jam kurang ini. Lebih 1.500 lawan sini, uang 500 ringgit. Adalah dalam 2 hari nak datang sini. Ada tak? Kira-kira. Ya 3 harian lah dari kampung. Lah. 3 hari lah. Sebab nak transit lagi kan. Transit lah. Pesawat lah. Ramai tak masa tu? Kurang lebih satu bus sekitar 80 orang. Ada tak kawan-kawan yang lain datang sekali? Tak ada. Semua tak kenal. Memang datang sih memang niat nak masuk. Memang tak ada. Ke ada kawan kat sini yang boleh tolong ke memang datang memang seorang-seorang? Saya ada saudara. Oh, tak apalah, memang dah tahulah. So memang kenapa pilih Malaysia sebenarnya? Dekat. Oh, dekat. Ibarat Malaysia kan sebagai negeri sendiri, bukan jauh lah. Tak jauh, so rasa tak asing lah tak asing kan. lagi lah. Sebab lagi pun kalau kita nak tengok macam tradisi ke kita punya culture kan macam sama kan. Kita pun bahasa Melayu pun Asia ini sama je kan. So apa yang benda yang Pak Man rasa macam kat Malaysia ni sangat sama dengan Indonesia. Bila duduk Malaysia ni tak rindu pun macam ada. Kampung lah kat sini. Kampung. Kalau kita nak pergi ke daerah atas itu sama seperti kampung kita. Sama lah. Ya sebab Pak Man duduk kat Selangor kan. So kat Selangor pun still ada kampung punya feeling macam tu Iyalah kurang lebih ya. Kedai-kedai pun kalau kita makan pun di restoran pun ya Allah seperti kampung kita kan. Kalau kat KL tu lagi banyak kan macam makanan, bakso semua merata.
Asia kurang lebih makanan sama saja. Makanan je kan, seronok kan. Macam hari tu yang interview yang lepas lah saya tanya pasal makanan raya semua tu kan. Makanan raya pun macam lebih kurang. Lebih kurang dodol, kan. Nah, ada lah dodol. Itu sama lah. Oh, dekat tempat Pak Man ada dodol lah. Ada juga, macam-macam lah kurang lebihnya. Kue-kue raya itu. Okay. Apa yang mendorong sebenarnya nak bekerja dekat sini? Sebab Indonesia pun ada je kan kerja. Tapi kenapa Pak Man nak datang Malaysia? Nak cari rezeki lebih lah istilahnya gitu. Kita nak cari rezeki lebih. Kalau di kampung pun ada kadang-kadang kan, kalau dekat tak boleh simpan, kalau jauh insyaAllah boleh-boleh kan, agak prihatin sedikit lah. Oh, maksudnya macam gitu. Bila kita keluar tu rasa macam tanggungjawab tu besar lah macam tu. Betul juga macam kalau selalunya lah orang kalau bila kalau macam kita panggil lah comfort zone gitu. Macam kalau nak mencabar diri lah, nak cabar diri kan, nak tengok kebolehan diri sebenarnya. Nampak macam tak boleh tapi sebenarnya kita boleh je. Ingin tahu luasnya negeri orang ni kat mana. Bagus juga sebab sebenarnya sunnah Nabi kan kita pindah-pindah ni kan. Bagus sebenarnya. Okay, tapi kita beralih kepada soalan lain. Okay, sekarang ni kan Pak Man kerja sebagai apa? Saya sekarang kerja di permakanan catering. Okay. Susah tak? Ya biasalah kerja, kadang ada susah, data itu namanya hidup, ujian lah biasa. Kadang ada sono, kadang ada namanya sifat manusia, kadang ada jenuh, tapi pikir lagi sana sini pun kerja sama juga, istilahnya cari rezeki. Semua susah juga kan? Semua sama. Okay, tapi saya nak tahu apa challenges dia dekat macam kalau kan kerja bahagian makanan kan, dan kita kena berinteraksi dengan ramai orang, lagi-lagi kita punya customer lah. Macam mana lain kerana customer tu, ada tak yang macam banyak songeh, ada yang menyusahkan kita, ada yang suruh kita ambil tu ambil ni? Namanya manusia bermacam-macam. Ya biasalah, ada yang oke, ada yang tak oke. Namanya kita kan penjual istilahnya kan. Kita harus pandai-pandai lah kita macam mana buat dia oke lah. Kalau kita tak oke, kita buat memang kena manis mulut sikit lah. Selalunya macam mana? Cuba cakap sikit manis mulut macam mana? Ya nantilah Kak ya, nanti kita ambilkan macam mana nanti ya. Oke kan nanti saya cakap buat gitu. Padahal kadang-kadang kita buat apa aja. Ini orang. Kadang-kadang belakang geram lah. Iya memang juga lah. Macam mana kan? Macam mana kita kerja harus jaga kebajikan kita punya customer lah. Kalau kita tak baik dengan dia kan dia dah tak boleh. Kalau kita baik dengan orang pun baik dengan kita lah, macam tu lah kan cerita dia. Biasanya lama-lama dia okey juga sama kita. Kalau sudah kenal, okey saja senang. Betul, sama juga. Saya pun kerja pun macam tu juga. Memang ada leceh kan. Leceh dia, tapi bila kita dah rapat dengan dia apa semua, dia akan baiklah. Dia akan tolong lah kita. Memang tak banyak tapi okey lah, boleh lah meringankan sikit beban. Okey, soalan seterusnya kan, pernah tak dekat sini kan, dekat Malaysia macam Pak Man dilayan tak berapa bagus macam daripada orang sini sendiri ke? Ya. Pernah tak macam kena jerit dengan orang ke? Ya ada juga lah, namanya manusia tak semuanya baik, tak semuanya jelek lah kan. Bukan yang bekerja lah, macam kalau Pak Man jalan-jalan dekat luar kan. Ada juga. Boleh cerita tak apa yang jadi? Ada biasanya kalau orang sini kan tak boleh dihon, kalau dihon dia marah itulah. Asal Pak Man hon orang ke? Kalau kami dari kampung sana kan okey, itulah saya setelah tahu itu kat sini tak boleh lah. Tak boleh kata kawan saya, udah iya kan. Dalam hati terus saya tak pernah hon lagi lah itulah ya. Betul juga sebab kadang-kadang sebenarnya lain. Macam kat sana mungkin biasa sebab hon tu kadang-kadang kita nak bagi orang tu macam mana macam peka, tapi dengan dekat orang sini kalau hon tu nak gaduh. Jangan macam tu lah. Lain lah. Ada tak apa-apa lagi yang macam lain sangat Indonesia boleh buat tapi kat Malaysia tak boleh buat, macam sensitif pula orang Malaysia ni bila kita buat? Ada tak? Mana ni? Ada tak? Macam yang satu hon, satu lagi mungkin ada tak? Apa ya? Kalau dipikir tu. Tak ada Tak ada lah. Okey lah semua. Cuma bila masa datang Malaysia tu ada tak apa-apa yang macam terkejut macam uish? Pernah terkejut. Saya kan pertama masuk tak pernah kerja kontrak, tak pernah kan. Pertama duduk sini, masuk sini langsung kontrak kerja besi. Buat besi besar-besar itu terkejut kali, panas sekali. Di kampung tak pernah buat kerja seperti itu. Terkejut itu. Sebab Indonesia pun
Bangunan pun tinggi-tinggi juga sama je kan? Tapi kan saya kampung. Oh, gitu. memang tak pernah pergi Jakarta Tak semua tu pernah. lah, memang duduk dekat kampung tadi lah. Jakarta selalu pergi, tapi tak pernah tak adalah buat. kerja kan? Kerja, tak ada. Dekat kampung selalunya apa je aktiviti yang korang boleh buat? Bertani je lah. Umatnya macam kat sini juga lah. Sama terus ternak lah, banyak orang Ternak. kakak saya, abang saya pun Selalunya buat ternak bisnes lah kan? Perniagaan semua tu kan? Iya. Okey. Yang interesting ni, sangat menarik ni, saya tahu pasal Pak Ahmad ni. Pak Ahmad ni boleh berubah orang Tak, betul ke? Sembang-sembang macam tu tadi? tak ada lah, boleh lah sikit-sikit. Macam mana tu, memang keturunan ke, belajar daripada kampung ke, macam mana? Kalau di sana memang kebanyakan orang belajar. Oh, belajar. Tahu memang ada tradisi sana orang kayak gitu. Orang Indonesia kan banyak belajar seperti itu kan. Kadang di sini dianggap, pelik kali orang ini buat bakar-bakar kemen. Tapi kalau di sana sudah biasa, sudah tradisi kami. Oh, okey. Gitu. So memang belajar lah. Belajar. Memang orang tua turunkan ilmu ke ataupun di sana- Pak yang sendiri nak belajar? Nak belajar. Kami pun belajar, orang tua-tua kami biasanya dukung. Oh, memang dia akan sokong lah, anak-anak boleh belajar. lah. So kat sana memang banyak ke orang guna hikmat berubat ni? Ada juga, tapi yang biasanya pergi ke hospital. Hospital kadang-kadang hospital sudah tak boleh buat. Hospital pun sarankan betul. cari alternatif lain. Sama je dekat sini pun. Kadang-kadang Iya. kita ada macam, ada orang tu percaya yang doktor lah. Tapi ada Iya. orang percaya daripada Islamik kan. Mungkin kena baca-baca sikit Nah, kot ni kot. dia gitu kan. Ikutlah, ada dua orang, ada dua pilihan kan. Sama Iya. juga, rasa sama je kan Indonesia sebab Asia semua sama je kan dia punya Iyalah. pemahaman tu. Pak boleh tengok benda-benda halus ke? Ke boleh bercakap ke? Saya boleh Bercakap lah. boleh tengok juga. Oh, ya? Dekat Malaysia pernah tak jalan-jalan atas jalan ternampak ke? Nampak sekali, pernah nampak Kak Bundu, kat sana Kak Pucung, nampak Kucing adalah. seperti baju Cina lah. Ada Cina ke? Tak tahulah masalah itu apa, tak tahu, mungkin kan jin itu boleh menyerupai apa yang dia kehendaki kan. Betul. Tu rasa takut tak kadang-kadang? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Apa ni, beza ke hantu Indonesia dengan Malaysia? Tak ada, Tak sama adalah, je sebab kan? kami di sana ke tempat-tempat yang itu sudah biasa, jadi Bila tengok tu macam jumpa. sudah tak asing lagi lah. Okey. Sudah tak. Yang tu sudah. kelebihan lah kan yang kita dapat belajar daripada kampung. Macam saya pun mana dapat belajar benda-benda macam tu kan? Kalau Kelebihan. akak jumpa langsung Aduh, bisa. pengsan. Apa nampak bayang-bayang pun dah takut lari kan? Kalau kami kadang kami undang juga, boleh datang juga. Oh ya? Oh, boleh panggil? Boleh. Panggil untuk apa tu sebenarnya? Ya taklah, kalau ada suatu saat kan kadang-kadang kita kena panggil. Ada Macam nak keperluan. berkomunikasi dengan orang tu lah. Boleh. Pernah ke berubat orang yang macam terlampau teruk sangat-sangat sampai dia telah macam mana? Dia efek lah dekat Pak, macam Pak dia sakit-sakit badan ke ataupun kena kacau ke. Ada tak? Tak pernah. Pernah tak berubat orang yang sangat-sangat teruk? Ada juga pernah, tapi akhirnya saya sendiri kena juga. Sakit lah sikit. Sebab kan kita cuma usaha. Betul. Tapi nanti kan tak boleh puasa. Saya boleh buat. Saya boleh buat kan. Kita tak Di boleh atas jamin langit, lah. Ada langit lagi, Ya, ada langit betul. lagi. Kita berusaha aja. Betul. Saya suka. Okey, rasanya ni soalan terakhir lah kan. Kita sekarang ni kan COVID-19 semua kan. Iya. Keluarga Pak dekat sebelah sana macam mana? Okey. Kat kampung. Okey ke? Alhamdulillah kat sana kamu saya okey semua, alhamdulillah lah, jauh dari COVID tak ada. Terus sana gunung pun jauh dari kota juga lah. Tapi macam urusan kiriman duit ke apa semua tu masih boleh diteruskan lah ke Masih keluarga. boleh, Yelah, tak ada alhamdulillah. apa-apa macam sebab COVID-19 kan banyak kan benda macam ekonomi lah, Iyalah, hantar barang pun lama lah. semua terjejas lah, Semua seluruh terjejas dunia lah. kan. Tapi alhamdulillah lah, masih ada aja rezeki ada. Masih ada lah kalau kita percaya tu kan. Tapi masa COVID hari tu kan kita tak bekerja kan. Pak Man pun terjejas ke tak bekerja juga? Ada juga bekerja tetap ada rezeki, alhamdulillah kan, ada aja kerja sikit-sikit Oh, kan. ada buat kerja lain lah. Ada kerja lain. Okay. Ada kerja lain. So sekarang Pak Man buat 2 kerja ke macam mana? Satu kerja Satu aja. kerja. Kalau ada rezeki satu hari pun ada yang panggil baru keluar. Kalau tak ada ya Tak ada tak. mancing. Mancing. Ada
hobi daripada kampung tu je memang mancing. Dari kampung. Kampung lah memang minat mancing lah. Rasanya tu je, tak ada apa dah sebab baguslah penjelasan ni, ada nasihat. Ada satu lagi boleh ya? Apa boleh? Sekarang kan ada internet, boleh video call. Kalau rindu kampung, ingin rasanya tuh balik kampung sangat, telepon saudara-saudara, kawan-kawan satu kampung, 4 orang, 5 orang, jadi satu. Wah, itulah yang happy dah lah. Tapi bila last balik sebenarnya? Last balik tahun kemarin lah. Oh, tahun sebelum lepas COVID. lah. Oh, sebelum COVID. Sempat lah jumpa. Okey lah. So, macam mana sekarang sebab COVID ni bukan macam dah lah dia dah kesihatan satu, ekonomi satu kan. So kita pun terjejas sebenarnya. Baik Malaysia, baik orang-orang yang duduk di Malaysia semua terjejas lah. Iyalah semua. Tapi yang kita tahu family kita ada dengan kita tu dah cukup baik lah. Boleh video call semua kan, ada internet boleh lah. Ada internet RM10 juga boleh call kampung. Okey lah. So dalam sehari tu memang selalu call lah. Tak lah, biasanya kalau ada kesempatan selalu call gitu. Lah, selalu Ya, ingat lah. biasanya kalau pas tak kerja, sudah rehat, tapi habis kerja baru WhatsApp dulu, tanya sibuk tak, kita telepon. Last lah banyak kali last kan. Macam mana ataupun siapa yang sentiasa mendorong Pak Man untuk sentiasa bekerja, sebab sampai satu tahap kita akan penat. Kan masa satu tahap tu kita akan penatnya nak kerja ni, asyik masalah yang ni, macam ni. Apa yang mendorong untuk teruskan okay, buat je. Saya ada anak. Saya ada orang tua. Itulah sebagai penyemangat pendorong saya lah. Saya masih di depan, masih panjang. Kalau kita malas-malasan, macam mana? Kita pun tak duduk malasnya terus, mesti balik kampung, harus semangat cari rezeki. Nanti balik kampung sudah ada rezeki gitu. Bila balik nanti seronok, boleh kongsi-kongsi kan. Nanti balik 15 hari, 20 hari kat kampung, balik sini sudah fresh lagi lah itu. Dia macam refill lah. Refill balik bila cukup duit, balik, datang seronok balik lah. Biasanya itu saja kot. Ada apa-apa tak nak cakap dekat pendengar ke, ataupun nak ucapan kepada family ke, ataupun siapa-siapa lah ucapan dekat orang-orang yang Pak Man rasa patut cakap berterima kasih kat orang macam apa. Ya, terima kasih banyak kepada warga seluruh Malaysia lah. Kami boleh lumbang rezeki kali ni. Alhamdulillah. Bila tak banyak kita boleh tolong kan, sebab saya pun orang biasa juga, orang Malaysia biasa. So saya rasa kan rasa persaudaraan itu kan mesti ada kan. Kita semua serumpun, bukan? Betul, sama je kan. Pergi masjid pun orang-orang yang sama. Kita pergi sama, pergi masjid, beraya pun sama. Seronok lah dengan orang di sini. Okay. Sama-sama kita boleh pergi masjid. Kalau yang tak boleh pergi masjid kan susah. So memang selalulah pergi masjid, jumpa orang. Selalu. Ramai jugalah kawan Malaysia kat sini. Ke banyak? Ramai kawan lah. Tak sunyi lah sekarang dah kan. Daripada nak banding awal-awal dulu seorang kan? Dulu awal seorang lah. Okay. Okay guys, that's all for our guest today. I think we had a great thing that we shared, and also the advices that Pak Man shared to us. I hope you guys have things input from this podcast, and thank you for listening. See you on the next episode. I think it's episode 5, right? Oh. Bye guys. Bye Pak. Bye. Bye. Okay.